Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ya. Masih lagi bersama dengan channel seadanya. Al-Fatihah kepada Bumi Bonda Pertiwi. Auzubillah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam sidang babak pertama Tanah Melayu Gaib Dihilangkan Digaibkan. Lah ni kalau kita tanya anak-anak saya sendiri dan orang-orang yang muda, Tanah Melayu tu apa dia? Tanah Melayu, mereka tak kenal, mereka lupa, mereka tahu nama Malaysia. Jadi di dalam titian sejarah, tiba-tiba Tanah Melayu gaib dihilangkan daripada muka bumi. Bukan dia gaib barang, dia tak ada barang, dia ada nama dia gaib. Jadi kenapa? Dan kenapakah peristiwa ini berlaku? Pada babak pertama ni kita akan menyoroti sebuah imbasan kisah yang sedih, seolah-olah ada ahli sihir power yang telah berjaya di dalam percaturannya menggaibkan Bumi Bonda Pertiwi daripada nama dan menjadilah negara yang seperti mana kita dihadapkan di kala ini. Selingan pada kisah ini kan, tu Thomas Water, dia menulis buku Curse Britain, A History of Witchcraft and Black Magic in Modern Time. Maksud dia sejarah sihir dan juga sihir hitam. Dia kata sihir ni ada dua, sihir putih dan sihir hitam. Bagi kita sihir tu tak boleh in modern time. Ni karya Thomas Water. Jadi dahulu sebelum channel saya kena hack, saya telah mengeluarkan beberapa siri berkenaan dengan ahli-ahli sihir di dalam syarikat India Timur dan juga 3 paksi yang menghantam seluruh muka bumi satu masa dahulu. Lantas pada hari ini, nama Tanah Melayu telah menjadi kenangan yang tidak mahu dikenang di orang. Yang tinggal adalah nama Malaysia. Saya tak salah daripada segi undang-undang ya. Di dalam saya membacakan dan mengimbas dan mengenang warisan tok nenek saya. Salahkah saya ingat akan tok nenek saya? Tak salah kan? Lantas, the game of the British Empire trading with the colony. Satu hakikat atau silap mata yang paling power mereka, kota-kota pelabuhan negara Empire Melayu yang dulu menjadi hub, menjadi pejabat tol, menjadi yang telah melayan segala perdagangan laut di antara timur dan barat, hilang gaib bersama dengan nama Tanah Melayu kan. Maka wujudlah Singapura, hasil daripada karya dan rencana British kongsi dan triad yang akhirnya memegang paksi daripada candu, daripada perdagangan manusia, hasil bumi, timah, perak dan berbagai cerita, termasuk rahsia dan khazanah zaman gajah kita kena kidnap sampai pupus, balak-balak kita yang hutan yang paling tua kan, dulu ada 10 pemeluk, 20 pemeluk kan, semua gaib dengan nama-nama pun gaib. Jadi bagi orang-orang Melayu yang lupa akan sejarah, tu sebab sebelum ni saya buat cerita kita buta sejarah. Ada komplot dalam komplot. Lepas tu dia kata orang kita malas nak berniaga, orang kita tak reti, tak pandai. Kesian bangsa kita. Lantas kita rujuklah kepada beberapa rangkap akan Tanah Melayu. Ada orang akan perli, saya ada kata Tanah Melayu ni lagu ni nama Tanah Melayu. Tak ada, ada nama Melaka, ada Kedah Tua. Tapi kita tengok bahasa dan ingatan tok nenek kita, selilit Pulau Perca, selembang Tanah Melayu, sebingkal tanah terbalik, sebelai akar putus, sebatang kayu rebah. Pelik kan? Dalam pantun yang melibatkan selilit Pulau Perca dan sumpah Raja Melaka, 14 lebih ke 11 lebih, mana sebelum atau ketika zaman Nabi Isa tu nama Tanah Melayu dah ada. Wilayah Melayu ni dah ada. Tanah ni ada cerita dia langka. Melayu tu apa dia? Jadi isu baik-baik ni pun ada rahsia dan rahsia yang saya akan kupas dalam sidang video berikutnya. Lantas daripada kita, saya selalu ambil riwayat daripada Mak Saleh, daripada Tanah, Taurat, Zabur dan Injil. Kita pergi pada wilayah kita sendirilah hari ini kan. Gagah Prawira Jaing Seteru,
tiada makan perambut senjata. Selurah tanah Jawa, sadairah tanah Melayu. Musuh tak berani bertentang mata. Ni zaman bila punya bait-bait dan rangkap. Kenapa kat situ sadairah, ada saada irah, ada sadairah. Kan. Itu saya kata sejarah. Saada. Kenapa sadairah terkait dengan tanah Melayu? Ini pun bakal saya kupas nanti. Jikalau tuan hendak ke Jambi, ambil Cik Tahir juru batunya. Jikalau tuan hendakkan kami, bakarlah air, ambil abu dia. Bakar air, air boleh kena bakar, air boleh jadi abu. Tapi kat sini dia ada coding dia, ada algoritma, ada tari dia kerana abunya. Ni rahsia orang-orang kita ni. Sebab saya habaq mai kita ni ahli kitab. Lantas yang ini tulisan 1960, sebelum merdeka, tanggal 31 bulan 8 57 kan. Ni lepas merdeka kan. Lepas merdeka masih lagi the land of the sultan. Tapi lah ni sultan kita bukan sultan kepada orang Melayu saja. Dia sultan kepada Malaysia. Rakyat sultan sekarang usai kemerdekaan adalah semua warga negara rakyat Malaysia. Tapi dulu ini adalah tanah sultan dan orang Melayu. Kita hilang nama dan kedudukan. Sekarang kita sama saja di sisi kesultanan kita dengan orang yang bukan Melayu. Adakah ini ada istiadat dan budaya? Kita tengok. Kita lihat. Wangkang berpintu 4, keempat-empat pintu ke laut. Anak dagang mencari tempat. Ajal ditunda malikul maut. Ini lagi bahaya no. Anak dagang mencari tempat. Ajal ditunda malikul maut. Jadi cerita ni pun akan muncul. Adakah saya duk cerita ni cerita akhir zaman? Bulan terang temaram. Hantu berjalan laki bini. Hantu pun ada laki bini. Jangan tuan diaram-aram. Sahaya tidak lama di sini. Sahaya kan? Kalau kita nak tengok benda ni, lagu tu selapih, dia jadi selapih. Sebenarnya dia tidak. Kerana seperti saya katakan, ni cerita kitab kehidupan. Ada awal, ada akhir, dan ada penutup kepada orkestra simfoni ketuhanan di tanah Melayu. Asal kapas menjadi benang, asal benang menjadi kain. Sudah lepas jangan dikenang, sudah menjadi orang lain. Ni bagi yang ada akai, dia sudah pening kan. Yang tak ada akai lagilah pening. Tapi tak apa, suadah menjadi orang lain kan. Asal kapas menjadi benang, asal benang menjadi kain. Ni belum cerita tenunan Sulaman dan rahsia Bunda Pertiwi. Jadi di dalam kita membicarakan cerita tanah Melayu, kita tidak boleh meninggalkan wilayah-wilayah tanah Melayu dan asal-usul. Asal-asal, usul-usul. Asal jangan ditinggalkan. Tapi kita dah tinggalkan asal. Bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor, bertali ke Siak, berpengkalan ke Melaka, bermak ke Naning, berulur jumbai ke tanah Jelebu. Jadi di dalam video saya terdahulu, saya adalah buat serba sedikit akan sejarah moyang Saleh dan juga tanah Jelebu itu sendiri. Jadi muncul kembali di dalam cerita tanah Melayu. Lantas saya sajikan kan. Tiba-tiba saya suka pula baca baik-baik orang kita kan. Teromba ni famous lah bagi orang-orang Minangkabau ke Pagar Ruyung kan. Termasuk orang wilayah Negeri Sembilan. Malim, Gunung Malim Kinang, singgah di rumah bila latah. Makan sirih dengan pinang. Saya nak mulai pangkal kata. Pangkal kata. Terbang balam, terbang merbah. Terbang melayap ke dalam padi. Memberi salam serta sembah.
sembah lalu salam kembali. Tu dia ni berasap-rasap lah bagi orang yang cuba pecah koding orang Melayu kan. Baju jakun dari hulu, anak undan di permatang tebat, sembah ampun Datuk Penghulu, memberi salam pada nang rapat. Siapakah Datuk Penghulu yang dimaksudkan tu? Macam terpalit dengan Tok Penghulu sekalian alam. Anak sembilang di atas langsat, air dalam sungai landai. Saya membilang mana nan dapat, nang tinggal sama dipakai. Bukan lebah sebarang lebah, lebah hinggap dalam cempaka. Bukan sembah sebarang sembah, sembah saya sembah pesaka. Bukan lebah sebarang lebah, lebah hinggap di hujung akar. Bukan sembah sebarang sembah, dari hujung sampai ke pangkal. Sembah Datuk. Jadi kupasan ni akan samba Allah ni kupas dalam waktu terdekat no. Kita sambung ni pun dah berat, dah berasa-rasa, berpintar-pintar. Apa orang kata, guruh peti sabung menyabung. Anak undan di permatang tebat, sembah ampun Datuk Penghulu, memberi salam pada nang rapat. Anak sembilang di atas langsat, saya terpaksa ulang, air dalam sungai landai. Saya membilang mana nan dapat, nang tinggal sama dipakai. Adalah perbilangan adat mengaji kepada alif, membilang kepada Isa, perbilangan pada nang tua-tua, perkabaran pada nang kecil-kecil. Apa perkabaran nang kecil-kecil? Sa pertama waktu yang 5, kedua hari yang 7, ketiga bulan yang 12, keempat tahun yang 8. Apa perbilangan nang tua-tua? Alam beraja luak berpenghulu, suku bertuah. Suku bertuah, suku bertuah. Ni adat sebelah sikit. Kemudian tepung tawa dibuat, direnjiskan, akar ditetas, diikatkan, kayu ditetak, ditindiskan, tanah digali, ditimbunkan, istana didirikan. Istana bernama Tiang Teras Jelatang, bertabuh pulut-pulut, bergendang seleguri. Istana sudah, tukang dibunuh, tukang tidak mendua kali. Ni lagi koding bahaya. Umpama sejarah istana Seri menanti, istana yang menanti seseorang. Wallahualam. Kenapa macam tu? Kerana di situlah tempat pesaka yang terletak, tempat kebesaran yang terlonggok, tempat tombak yang berhuraian, tempat pedang yang bersampaian. Apa pesaka yang terletak, keris bisa sempena tempang, menitik setitik ke laut, menjadi tumpah karam, menitik setitik ke darat, menjadi siar terbakar. Apa kebesaran yang terlonggok? Sepertama tali pengikat, kedua pedang pemancung, ketiga besi penindih, keempat keris penyalang. Sembah Datuk. Ni kalau kita tengok cerita ni kan, yang lama-lama dan tua-tua ada ingatan pada si kecil, anak-anak warisan. Ni saya duk tunggu Syekh Imran Husin datang ke tanah Melayu kan. Dia delay sikit. Mungkin sebab ni lah, kalau kita tengok daripada segi ekastologi, ni lah ekastologi akhir zaman tanah Melayu. Terang, jelas dan nyata cerita yang mereka duk pening akhir zaman. Maka diakhiri sebuah kisah raja berdaulat yang mungkin kita kiaskan lebih kurang macam cerita Al-Mahdi kan. Maka bertitahlah maharaja diraja, suruh menghimpunkan orang, isi negeri periang padang panjang. Maka berhimpunlah rakyat. Rakyat tu ada ayat tu kan. Yang patah datang bertongkat, yang buta datang berhala, yang pekak datang bertanya, yang baik apatah lagi. Orang sudah berkampung terkampung, raja menobat, penghulu berkerojan berkerajaan. Tapi saya tambah sikit yang tak ada kaki, yang lumpuh datang merangkak walaupun dalam salji.
Inilah serba sedikit tuan-tuan, kita bakal bersambung dalam babak keduanya nanti. Kain putih sebelit, sebelit dibuat pengikat timba. Celaka Tanjung berbelit, belum dicari sudah tersua. Sembah Datuk. Belum dicari sudah terjumpa, kan? Kalau cari baru jumpa, tak cari tak jumpa. Tapi kalau nak mencari sudah tersua. Ini ada cerita hakikat manusia, insan dan ketuhanan wilayah Tanah Melayu. Kita bakal bersambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.